Hai, selamat pagi. Cikgu ucapkan kepada semua para pelajar kelas PK Afdal. Jadi, pada hari ini, pada tarikh 15 Mac tahun 2021, hari Isnin, kamu bersama-sama sekali lagi dengan Cikgu Hafiz untuk sama-sama belajar mata pelajaran Sains Sosial dan Alam Sekitar. Jadi, untuk hari ini kita akan masuk ke tajuk yang baru iaitu berkaitan dengan tumbuhan. Jadi, subunit bagi tajuk kita pada hari ini adalah cara pembiakan tumbuhan. Jadi, pada hari ini kamu akan belajar bagaimanakah caranya tumbuhan membiak. Tumpuan kita pada hari ini adalah pembiakan tumbuhan daripada segi dua cara, iaitu daripada menggunakan biji benih dan yang kedua melalui keratan batang. Jadi, mari kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sebelum tu perhatian untuk kamu. Pastikan lembaran modul nota dan latihan seperti yang tertera pada rakaman ini ada bersama-sama dengan kamu. Okey, untuk pembelajaran kita pada hari ini kita akan gunakan kedua-dua modul ini. Jadi pastikan kamu telah bersedia dengan modul yang telah cikgu sediakan. Modul ini nanti akan kamu gunakan untuk menyalin nota dan juga untuk membuat latihan pada akhir pengajaran nanti. Pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Selalu cikgu katakan kepada kamu bahawa selain daripada manusia dan juga haiwan, terdapat satu lagi benda hidup yang ada di dunia ini iaitu tumbuh-tumbuhan. Sama juga seperti manusia dan juga haiwan yang perlu membiak untuk kelangsungan spesiesnya, tumbuhan juga perlu membiak. Jadi pada hari ini kita akan belajar berkenaan dengan pembiakan tumbuh-tumbuhan. Jadi kenapakah tumbuh-tumbuhan ini perlu membiak? Jadi kerananya tumbuh-tumbuhan perlu membiak untuk mengekalkan spesiesnya. Maksudnya di sini kalau sebagai contohnya pokok padi, ia perlu sentiasa membiak untuk mengekalkan spesies padi di dunia ini. Cuba bayangkan kalau tumbuhan tidak membiak, padi tak ada di dunia ini. Susah kita untuk makan nasi. Yang keduanya, tumbuhan ini boleh dibiakkan dengan pelbagai cara. Tapi pada hari ini kita akan belajar dengan dua cara sahaja, iaitu melalui kaedah biji benih dan yang keduanya kaedah keratan batang. Apakah yang berbeza di antara biji benih dan keratan batang ini? Selepas ini, cikgu akan terangkan kepada kamu. Sekarang kita masuk tumbuhan yang dibiakkan dengan biji benih. Terdapat tumbuhan yang perlu kita biakkan dengan biji benih. Melalui cara ini, sesuatu jenis tumbuhan itu akan dibiakkan dengan menggunakan biji benih yang terhasil dari tumbuhan itu sendiri. Yang belajar kelas perkebunan pasti tahu bagaimana cara menanam pokok dengan menggunakan biji benih. Kerana kita selalu melakukan amali penanaman pokok dengan menggunakan biji benih. Jadi bagaimana kita hendak mendapatkan biji benih tersebut? Baik, biji benih itu akan didapati daripada buah asal. Sebagai contohnya, kita nak tanam pokok cili. Biji-biji yang terdapat di dalam cili tersebut merupakan biji benih kepada pokok cili tersebut. Jadi biji benih itu akan disemai ke dalam tanah dan ianya akan tumbuh menjadi pokok yang baru. Di bawah ini ada gambar berbagai jenis biji benih tumbuh-tumbuhan. Daripada biji benih itu kemudian ia disemai ataupun ditanam ke dalam tanah, disiramkan dengan air yang mencukupi dan kemudian selang beberapa hari benih itu akan bercambah dan menjadi pokok yang baru.
Jadi, itulah yang dimaksudkan dengan tumbuhan yang dibiarkan dengan biji benih. Kalau kita tanam pokok cili lah yang akan tumbuh. Kalau kita tanam benih terung, pokok terunglah yang akan tumbuh. Kebanyakan pokok-pokok yang menggunakan biji benih ini adalah pokok-pokok yang berbuah. Baik, kita akan lihat contoh-contoh tumbuhan yang dibiarkan dengan benih. Okey, lihat di sini. Berikut adalah contoh jenis tumbuhan yang dibiarkan dengan biji benih. Yang pertamanya adalah cili. Yang keduanya adalah labu. Yang ketiga, buah tembikai. Selain pada itu buah-buah yang lain sebagai contoh buah rambutan, buah durian, buah langsat, ia semua dibiarkan dengan menggunakan biji benih. Kemudian tomato, tomato, sayur-sayuran yang menggunakan biji benih, contohnya adalah seperti sawi, terung, kangkung dan sebagainya. Kemudian adalah pokok jagung dan yang terakhir sekali adalah pokok padi. Sebenarnya banyak lagi jenis-jenis tumbuhan yang dibiarkan dengan biji benih. Kebiasaannya pokok-pokok buah-buahan adalah jenis tumbuhan yang dibiarkan dengan menggunakan biji benih. Baik, sekarang kita akan lihat pula tumbuhan yang dibiarkan dengan keratan batang. Apakah yang dimaksudkan dengan keratan batang? Baik, keratan batang merupakan salah satu cara pembiakan tumbuhan yang paling mudah. Jika tadi kita menggunakan biji benih, betul tak? Tapi dengan menggunakan keratan batang ini, batang tumbuhan akan dipotong kemudian ditanam semula bagi mendapatkan pokok yang baru. Cuba kamu lihat dua gambar di bawah ini. Kita potong dahan bahagian atas sesuatu pokok. Kemudian seterusnya ia ditanam terus ke dalam tanah ataupun ke dalam pasu. Batang itu kemudiannya disiram dan kemudian dia akan tumbuh menjadi pokok yang baru. Sama seperti pokok sebelumnya. Cara ini kebiasaannya digunakan untuk pokok-pokok bunga. Sebagai contohnya pokok bunga raya, pokok bunga kertas. Selain itu ia juga digunakan, tanaman seperti ubi kayu juga menggunakan kaedah keratan batang. Mari kita lihat apakah contoh tumbuhan yang dibiarkan dengan kaedah keratan. Baik, berikut adalah contoh tumbuhan yang dibiarkan dengan cara keratan batang. Yang pertamanya tebu. Pasti kamu pernah melihat pokok tebu, ya. Daripada tebu ini, kita boleh menghasilkan air yang sangat sedap dan juga ia juga menghasilkan gula. Kemudian, pokok daun kesum. Pokok kesum ini biasanya kita gunakan untuk menambahkan lagi rasa rencah masakan asam pedas. Kemudian, pokok ubi kayu. Ini biasa, ya. Budak-budak, maafkan cikgu, pelajar-pelajar kelas perkebunan pernah menanam ubi kayu bersama-sama dengan cikgu. Jadi, kamu pasti tahu cara menanam ubi kayu dengan menggunakan kaedah keratan batang. Yang seterusnya adalah pokok-pokok bunga. Seperti contohnya pokok bunga ros, bunga raya dan bunga kertas. Potong saja bahagian atas daun ataupun pada peringkat pucuk dan tucuk ke dalam tanah. Maka ia akan menjadi pokok yang baru. Adakah kamu memahami apa yang cikgu terangkan pada hari ini? Cikgu harap kamu memahami apa yang telah cikgu terangkan kepada kamu pada hari ini. Pada hari ini, cikgu telah menceritakan kepada kamu bagaimana cara tumbuhan membiak, iaitu dengan menggunakan kaedah biji benih dan yang keduanya dengan menggunakan kaedah keratan batang. Kenapakah tumbuhan ini perlu membiak? Ia perlu membiak untuk mengekalkan kehidupan spesiesnya di dunia ini. Ingat perkara yang telah cikgu katakan kepada kamu itu tadi. Cikgu ada menyediakan latihan bersama-sama dengan modul yang telah diambil oleh ibu bapa kamu tempoh hari. Ada dua latihan, iaitu lengkapkan carta di bawah di mana kamu isikan nama-nama tumbuhan yang dibiarkan dengan menggunakan biji benih
dan juga menggunakan keratan batang. Bagi latihan yang kedua, namakan jenis-jenis pembiakan tumbuhan berdasarkan jenis tumbuhan yang cikgu nyatakan. Yang cikgu tunjukkan di dalam gambar. Sebagai contoh, gambar yang pertama, tebu. Bagaimanakah cara ia membiak? Sekiranya kamu tidak faham, kamu boleh mesej kepada cikgu melalui aplikasi WhatsApp. Baik, tamat sudah sesi pengajaran kita pada hari ini. Cikgu ucapkan jutaan terima kasih kepada kamu kerana sudi mendengar apa yang telah cikgu ajarin kepada kamu pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat menyiapkan nota dan latihan yang telah cikgu sediakan kepada kamu. Cikgu juga berdoa supaya kamu semua sihat sejahtera dan terhindar daripada penyakit yang berbahaya. Semoga gembira selalu dan jumpa lagi pada sesi pengajaran akan datang. Bye-bye. Cikgu sayangkan kamu semua.